Di dalam Al-Quranul Karim ada sepotong ayat yang cukup bermakna penutup kepada memperolehi keberkatan dalam antara manusia dan Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya akan berkongsi kepada anda semua tentang bagaimana cara untuk kita mendapat perkara yang terbaik mengikut ayat yang akan saya ajarkan kepada anda semua. Ada dua pengalaman ini yang saya rasa akan saya titipkan kepada anda semua agar menjadi satu pengajaran dan pembelajaran, serta akhirnya akan menjadi amalan yang lebih baik kepada anda semua. Tuan-tuan, saya yakin di kalangan di hadapan saya ini ada yang pandai tahu menggunakan ayatul kursi. Ayat yang mana mengagungkan Allah Ta'ala, yang membolehkan nenek moyang kita sejak dahulu lagi tuan-tuan, yang menggunakan perkara ini, menggunakan amalan ini untuk dijaga terhindar daripada ilmu-ilmu yang boleh memudaratkan. Jadi antara hubungan Allah dan juga manusia, Allah hadiahkan ayat ini kepada kita semua untuk kita jadikan amalan. Dan saya tunjukkan anda bukti testimoni yang mana boleh anda titipkan dalam perjuangan hidup anda hari-hari. Yang pertama, ketika saya diajar bagaimanakah untuk menggunakan ataupun membaca ayatul kursi ini, sebenarnya lebih elok kalau tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini membaca sebanyak 9 wakaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhifduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Telan nafas tersebut. Tuan-tuan, ketika saya dalam perubatan Islam tahun 2007 menjadi bukti yang nyata. Ketika saya berhadapan dengan satu makhluk yang dirasuk oleh jin laknatullah. Ketika itu beliau sangat-sangat bertindak ganas. Beliau membaling segala apa yang ada di hadapan beliau, terutama sekali perkara benda-benda yang tajam. Ada pisau, ada parang, dibaling untuk memastikan tiada siapa dapat tangkap kepada makhluk yang sedang merasuk ini. Tapi tuan-tuan, ayah guru saya daripada Indonesia mengajarkan yang saya sebutkan tadi, ayatullah, sebanyak 9 wakaf. Tuan-tuan, segala balingan-balingan itu, walaupun nampak di hadapan mata ini, tidak akan sampai dengan ayatul kursi. Itu keberkesanannya. Dibalingnya laptop sampai depan saya, tuan-tuan, demi Allah, jatuh begitu mudah, seperti tidak ada apa-apa, dan saya boleh mencapai leher beliau dengan tanpa ada tentangan. Allahu Rabbi, cukup mulianya ayat kursi ini. Jadi saya minta untuk anda semua amalkan 9 wakaf yang saya ajarkan tadi. Yang kedua, peristiwa ini baru saja berlaku pada pukul 7 suku sebentar tadi. Tuan-tuan, saya hampir dirompak oleh seorang India. Seorang orang India dalam keadaan kesesakan lalu lintas. Kereta saya tidak boleh bergerak. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, apabila datang seorang India membawa parang yang saya fikir sepanjang ini, berjalan mencari mangsa. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau akhirnya, tuan-tuan, melalui belakang kereta saya dan pergi ke arah di sebelah penumpang di sebelah kiri saya, memaki-maki orang yang ada di sebelah kiri saya ini, tapi bukan orang, maknanya kereta yang di sebelah kiri saya. Tapi saya biarkan saja sebab saya sedang bercakap telefon di dalam bersama dengan Tuan Mus untuk mengetahui bagaimana keadaan jalan raya. Tapi tuan-tuan,
apabila Nabi Muhammad SAW bersabda, barang sesiapa yang keluar dari rumah mengamalkan ayatul kursi ini, Allah berjanji akan menghantar 70,000 malaikat untuk menjaga orang yang membaca ini. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan, dia buka saya punya handle, saya punya pintu, tidak boleh sebab berkunci secara automatik. Apa yang dilakukan? Dihayunnya barang tersebut, tuan-tuan. Berderau darah ini, tetapi ketenangan itu ada. Saya teruskan membaca Allahullah. Saya terus membaca secara spontan, tuan-tuan. Kalau dipikirkan logik akal ini, saya yakin pintu itu ataupun tingkap itu pasti akan pecah. Sebanyak 3 kali percubaan itu tidak load. Tidak load, tuan-tuan. Allah menjaga kita. Allah menjaga kita. Tiada apa-apa. Dan saya melihat beliau ketakutan apabila dihayun 2-3 kali tidak pecah. Orang belakang mula membunyikan horn dan akhirnya melarikan diri, menaiki sebuah motosikal yang tunggu di seberang jalan di hadapan batu 3 itu, tuan. Jadi tuan-tuan, cukup mulia. Allah menurunkan ayat ini untuk mengesakan dirinya. Tetapi apa yang berlaku? Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah begitu baik, mengamalkan setiap ayat-ayat yang diturunkan dengan betul dan keyakinan, hakul yakin itu ada, nescaya tiada apa yang mampu mencederakan kita dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, saya yakin di hadapan saya ini ada anak, ada isteri, kekasih, ibu dan bapa. Ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Kerana ingat pesanan yang paling ringkas Nabi Muhammad SAW suruh kita buat, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Jadi saya sampaikan ilmu ini kepada anda semua. Amalkan. Jangan takut, jangan ragu. Saya jamin kalau anda lakukan dan ada keyakinan di dalam hati ini, insya-Allah, yakin pada Allah, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Seruan saya mudah, tuan-tuan. Ambil peringatan ini, amalkan, insya-Allah selamat daripada perkara-perkara yang luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Salam Ramadan untuk semua. Assalamualaikum.